Siapa lagi salah kalau bukan JDT? Lagipun 50% skuad kebangsaan yang terpilih ke Piala Asia 2023 dikata terdiri daripada pemain JDT. Kekalahan 0-1, skuad Harimau Malaya kepada Bahrain pada Sabtu lepas nampak sukar ditelan. Gol tunggal Bahrain pada minit kecederaan hasil jaringan Ali Madan umpama tombak menusuk dada. Sakit dan sentak. Sejurus selepas whistle penamat dibunyikan, sakit bertukar menjadi emosi. Dan di tengah-tengah ribut emosi ini adalah JDT. Ejekan penyokong Indonesia di media sosial menambahkan kemeroapan amarah penyokong Malaysia di media sosial. Ada yang mengejek Malaysia yang masih gagal menjaringkan sebarang gol. Tapi, yang paling banyak adalah kegelian hati mereka melihat kita berbalah mencari kambing hitam. Masakan tidak, selepas tewas 1-3 kepada Iraq, dalam perlawanan pembukaan, Indonesia bangkit mengutip 3 mata menewaskan Vietnam 1-0. Thailand adalah peserta Asian yang paling menyelah, iaitu, menang sekali, seri sekali. Vietnam, walaupun masih gagal mengutip mata seperti Malaysia, masih mampu menjaringkan 2 gol menentang Jepun, iaitu, merupakan skuad keempat termuda dalam kejohanan, di mana, Indonesia merupakan skuad termuda, dengan purata umur 24.33. Sebagai perbandingan, Malaysia turun ke Piala Asia 2023 dengan skuad keempat tertua. Sebelum dikecewakan Bahrain, Malaysia layu di belasah Jordan 0-4 dalam perlawanan pembukaan. Apabila emosi menguasai fikiran, sukar untuk kita membuat keputusan. Apa punca kita kalah kepada Bahrain? JDT. Apa punca kita kalah kepada Jordan? JDT. Kenapa JDT puncanya? Sebab JDT lah yang menyediakan tulang belakang kepada skuad negara. Ia jauh lebih senang daripada marah kepada kelab Liga Super lain kerana masih gagal menyediakan kemudahan latihan berkualiti kepada pemain. Ia lebih senang daripada menuntut kelab Liga Super lain untuk menjaga kebajikan dan hak pemain. Ia lebih senang daripada mendesak kelab Liga Super lain untuk menaik taraf akademi belia sehingga mendapat sekurang-kurangnya 1 bintang dalam AFC Elite Youth Scheme. Apabila kesimpulan tergesa-gesa gagal meredakan kemarahan, ketika inilah teori konspirasi akan muncul untuk memberikan ketenangan. Kenapa Malaysia kalah dengan Bahrain? Sebab Najzo Insa dipilih bermain berbanding pemain tengah lain. Kenapa Insa dipilih walaupun sudah 6 tahun tidak dipilih skuad kebangsaan? Kenapa Mohamado Soumaré dipilih walaupun jarang bermain pada musim 2023? Senang. Sebab TMJ masuk campur pemilihan pemain skuad negara. Ia jauh lebih senang daripada berfikir, bukankah ia lebih menguntungkan JDT jika Insa tidak dipilih dan bermain langsung untuk skuad negara? Bukankah lebih bagus buat JDT, terutamanya dalam aspek mengelak kecederaan, jika semakin sedikit pemainnya dipilih? Lagipun Kim Pan Gon sendiri mempunyai banyak pilihan pemain tengah lain, contohnya seperti Afiq Fazail, Safawi Rashid atau Brendan Gunn, yang berada di bangku simpanan, daripada memasukkan Insa dan Soumaré. Ketika ini, ia nampak seperti apa sahaja keputusan Kim Pan Gon yang tidak menjadi, ia disebabkan campur tangan TMJ. Patutlah TMJ selalu kata, "What can you do?" Tiada siapa di Malaysia yang tidak kecewa dengan persembahan skuad negara di Piala Asia 2023. Tapi dalam kekecewaan ini, adalah penting bagi kita untuk mengubah perspektif. Kegagalan, jika diubah perspektifnya, boleh menjadi pengajaran. Masalah, jika diubah perspektifnya pula, boleh menjadi cabaran. Kekalahan bukan kegagalan, ia jalan menuju kejayaan. Langkah seterusnya yang perlu kita ambil adalah mengubah perspektif dan pendekatan kita sendiri, bukannya terus berbalah dan menanti kita diubah. Jika kita mula bekerja untuk persiapan edisi Piala Asia 2027, 2031, 2035 dan seterusnya, kekecewaan edisi 2023 ini takkan terasa sepedih sekarang. Susulan kempen mengecewakan di kata ini, jelas sekali kualiti skuad negara kita bergantung kepada kualiti pemain tempatan kita. Bukan pemain import yang dinaturalisasikan. Bukan pemain warisan yang dinaturalisasikan.
Jelas sekali kita kekurangan pemain berkualiti, terutamanya di bahagian tengah dan serangan. Jika kita banyak menghasilkan pemain tempatan yang berkualiti setaraf Asia, tidak akan timbul isu kenapa Kim Pan-gon dan barisan stafnya memilih Nejzo Insa berbanding Brendan Gunn. Atau kenapa Romel Morales terpilih berbanding Syafiq Ahmad. Atau kenapa Morales dan Paulo Josue disuruh bermain sebagai penyerang. Dalam masa kurang 5 tahun, masalah sama akan menular di bahagian pertahanan. Ramai pemain harapan Pan-gon di bahagian ini sudah berumur. Junior L-Star akan berumur 37 tahun menjelang Piala Asia 2027 nanti. Begitu juga dengan Corbin Ong, Matt Davis dan Dion Johan Kuls pula 31 tahun. Masalah kita sekarang melangkaui soal pemilihan pemain. Kualiti pemain kebangsaan kita, senang cakap, belum cukup untuk memenuhi jangkaan kita lagi. Kita tiada pemain yang boleh menjaringkan gol, jika Arif Aiman dan Faisal Halim dikawal ketat dan dihalang daripada membawa bola masuk ke kotak penalti. Kita bergelut untuk menang duel, satu aspek penting jika kita mahu menyerang melalui transisi. Jika kita mahu menyerang melalui penguasaan bola pula, kita tiada pemain yang tinggi kemahiran teknikalnya dan boleh menjaga bola ketika ditekan pihak lawan. Simptom-simptom ini semuanya menunjukkan kita kepada diagnosis penyakit yang sama, sistem akar umbi kita masih belum cukup menghasilkan pemain lagi. Ubat kepada penyakit ini cuma ada satu, akademi belia perlu diperkasakan, kepakaran jurulatih luar perlu diturunkan kepada jurulatih tempatan semasa proses knowledge transfer, lebih banyak akademi kelab Liga Super perlu menaikkan taraf ahli piagam FAM Suparimau mereka sehingga menjadi ahli emas, selepas itu, dapatkan pula akreditasi bintang AFC Elite Youth Scheme. Bagaimanapun, usaha ini menuntut perubahan perspektif daripada kita semua. Kesanggupan untuk bermain the long game, secara tradisinya, bukanlah kekuatan Malaysia, tetapi JDT telah membuktikan ia boleh membuahkan hasil premium antaranya. 1. Mendedahkan pemain tempatannya dengan kualiti bola sepak lebih tinggi di AFC Champions League. 2. Membantu Malaysia layak ke Piala Asia secara merit dalam masa 40 tahun, menerusi pemain dan perkongsian kemudahan latihan. 3. Membantu Malaysia menang 2 daripada 2 perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026 menerusi pemain dan perkongsian kemudahan latihan. 4. Meletakkan nama Malaysia di radar bola sepak Asia menerusi penglibatannya di AFC Champions League. Sejujurnya, Harimau Malaya memerlukan lebih banyak lagi daripada JDT dan kelab-kelab Liga Super lain untuk memperbaiki prestasi di edisi 2023 Piala Asia ini pada edisi 2027 nanti. Langkah pertamanya bermula pada bulan Mac nanti, dalam perlawanan double header menentang Oman. Kita wajib menang untuk layak ke Piala Asia 2027. Kenyataan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Idris ini, menerima respons cukup menghangatkan daripada peminat sukan bola sepak. Kata-katanya ini menyaksikan orang ramai memberi respons masing-masing mengenainya dengan ada daripada mereka berasakan terdapat mesej tersirat yang cuba disampaikannya. Namun, bagi pemerhati bola sepak negara, Muhammad Sadiq Mustafa, kenyataan tersebut diberikan sebagai satu bentuk cabaran buat kelab Liga Super dan Harimau Malaya untuk terus membangun. Saya rasa ia adalah seruan untuk pasukan sedia ada supaya membuat persiapan secara profesional dan menyeru kepada penaja yang ada untuk beri sokongan buat kelab agar berkemampuan memberi saingan buat JDT. Jika kita bercakap secara beremosi, ia akan memanjangkan lagi perbalahan, jadi, itu saya boleh cakap ia memberi cabaran untuk pasukan lain dalam membuat persiapan, katanya. Kenyataan sedemikian juga pernah dikeluarkan TMJ sebelum ini ketika skuad Harimau Selatan ditabalkan juara Liga Super buat kali ke-10 berturut-turut, dengan dia mengatakan pasukan lain sukar mengulangi kejayaan mereka itu. Kata-kata itu dibuat sambil menegaskan bahawa JDT akan terus membawa masuk pemain tempatan berkualiti dan hanya melepaskan mereka untuk mewakili skuad kebangsaan sekiranya perlawanan itu diadakan dalam kalender FIFA. Dalam masa sama, pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam itu berkata, cabaran berkenaan turut dibuat ke arah skuad Harimau Malaya.
Jika tiada respons daripada kelab-kelab lain, kita sendiri sebenarnya membunuh industri bola sepak negara secara keseluruhan, bukan setakat membunuh kelab, ia juga akan memberi kesan kepada aspek kejurulatihan, pengadilan dan lain-lain lagi. Kalau TMJ sebelum ini merungut 10 tahun jadi juara, 2 tahun tanpa kekalahan, tetapi penonton tidak hadir, ini kerana mereka sudah menjangkakannya kerana mereka sudah tidak teruja mengenainya, katanya lagi. Setakat ini, JDT merupakan pasukan terawal melakukan aktiviti jual beli dalam Liga Super, setelah mengumumkan kehadiran 3 pemain baharu, iaitu Jalil Elias, Chico Gerald, serta Murilo Henrik. Mereka dijangka akan membawa lebih ramai pemain baharu untuk saingan akan datang, dalam merealisasikan objektif beraksi lebih baik di pentas Asia musim depan.